Assalamualaikum dan salam muhibah keluarga Malaysia. Bersiaran dari studio N1 Angkasa Puri Kota Media. Sepastinya kami membawakan kepada anda rancangan Bicara Diari dan Rawat Bicara DR setiap hari Rabu. Sentiasa setia menemani anda di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga di aplikasi RTM Klik serta di Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. Saya pasti penonton, pada ketika ini kita sedang merasai kehangatan suasana politik dalam negara dalam kita menuju ke arah pilihan raya umum ke-15. Namun di sebalik itu juga kita perlu memberi penekanan terhadap tahap kesihatan kendiri kita. Bukan saja kita perlu menilai dari sudut risiko penyakit berjangkit seperti COVID-19, namun juga kita perlu memberikan perhatian kepada risiko penyakit tidak berjangkit. Jadi bercakap berkenaan penyakit tidak berjangkit ini, ianya merupakan penyumbang terbesar kepada kematian di dalam negara kita. Dan berdasarkan statistik yang kami kongsikan kepada anda, penyakit tidak berjangkit antaranya yang common ataupun kebiasaannya dihidapi oleh masyarakat Malaysia adalah diabetes, hipertensi dan kolesterol tinggi. Dan dari segi statistiknya, 1.7 juta orang di Malaysia mempunyai 3 faktor risiko utama. Dan perkara ini perlu kita berikan perhatian kerana penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian utama di Malaysia, dan ini merupakan perincian-perincian dari segi statistiknya yang kami boleh gambarkan kepada anda betapa seriusnya keadaan berkaitan dengan penyakit tidak berjangkit ini. Baik penonton, sebelum saya berganjak kepada topik perbincangan kita pada malam ini, terlebih dahulu seperti biasa saya nak ajukan persoalan kepada anda. Bilakah kali terakhir ataupun adakah anda pernah menjalani saringan kesihatan? Persoalan ini sangat penting penonton kerana ianya berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan National Health Screening Initiative ataupun inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, untuk kita memahami apakah kepentingan untuk kita melaksanakan saringan kesihatan secara berkala. Ialah kita tidak mahu wujud pandangan bahawa saya ni masih muda lagi, saya ni tengok dari fizikal dari segi luaran saya sangat sihat walafiat, jadi tak perlulah kot untuk melaksanakan saringan kesihatan. Jadi tanggapan itu akan kita tolak ke tepi pada malam ini untuk kita memberikan pencerahan yang lebih mendalam kepentingan untuk kita melaksanakan inisiatif saringan kesihatan secara kendiri. Jadi malam ini saya tidak berkesorangan, saya bersama dengan sahabat pengacara saya Nirwan dan juga tetamu kita di studio iaitu mewakili daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum kita berganjak dengan lebih lanjut dengan topik perbincangan pada malam ini, kita saksikan terlebih dahulu mukadimah untuk tajuk kita pada malam ini. Masih muda, saya masih sihat. Itu ayat-ayat biasa yang kita biasa dengar apabila diajukan soalan pernah ataupun tidak membuat saringan kesihatan. Tapi semestinya soalan-soalan itu simpan dahulu dan kita nak tahu dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam berkenaan dengan saringan kesihatan dan apakah kepentingannya kepada kita semua sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia. Betul. Dan pada malam ini, untuk membincangkan dengan lebih mendalam topik inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, kita bersama dengan pakar kita iaitu Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Terima kasih doktor. Topik malam ini sangat penting doktor untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk kita sentiasa peka dan juga cakna terhadap dengan situasi kesihatan kendiri kita semasa ini. Jadi doktor, untuk permulaannya mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton apakah yang boleh kita fahami berkenaan dengan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ini. Okey. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya tanya dululah Munawar, Nirwan. Bila kali terakhir anda berdua menjalani saringan kesihatan? Munawar dulu. Okey, saya dulu. Saya sepanjang tahun ini 2 kali dah doktor. Sekali selepas raya dan sekali lagi 2 bulan lepas. Bersama dengan LPPKN. Oh, bagus. Bagaimana dengan Saya doktor, sejujurnya kali terakhir beberapa tahun yang lepas, yang terbaru ni belum ada lagi. Sebab Pak kata Munawar tadi, saya masih muda dan masih aktif bersukan. Mungkin insya-Allah selepas ni kita akan buat saringan kesihatan. Okey, insya-Allah. Jadi silakan doktor. Alright, okey, berbalik kepada soalan, boleh izinkan saya untuk terangkan apa yang dimaksudkan dengan saringan kesihatan lah ya. Okey, saringan kesihatan ni sebenarnya merujuk kepada pemeriksaan kesihatan ataupun ujian perubatan yang dilakukan yang dengan tujuan untuk mengesan kehadiran faktor risiko ataupun penyakit dalam kalangan individu yang sihat, yang muda, yang tidak ada mengalami apa-apa gejala ataupun mereka yang belum lagi didiagnos menghidap apa-apa penyakit lah. Jadi penyakit-penyakit ini jika dibiarkan atau tidak dikesan boleh mendatangkan kemudaratan ya, dan boleh menimbulkan komplikasi penyakit dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Jadi kita tak naklah perkara-perkara seperti ini berlaku di kalangan orang-orang yang sihat ni lah. Ya. Okey. Kalau sangat pentinglah doktor kalau kita dapat membuat intervensi awal supaya kita dapat mencegah ataupun kita buat perawatan awal untuk mengelakkan komplikasi yang lebih serius seperti yang doktor nyatakan tadi. Okey doktor, kebiasaannya bila kita bercakap berkenaan saringan kesihatan ini, apa antara alasan-alasan ataupun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ini tidak gemar untuk melaksanakan saringan kesihatan doktor? Okey, ada kajian yang dilaksanakan di Malaysia, di Asia Tenggara yang melihat kepada faktor-faktor yang menghalang seseorang itu untuk tampil menjalani saringan kesihatan ni. Antaranya adalah terdapat wujudnya persepsi lah seperti yang disebutkan tadi, individu tersebut merasa mereka sihat, ya. Tidak ada gejala apa-apa. Jadi mereka tidak melihat saringan kesihatan ini sebagai satu keperluan untuk mereka. Selain itu, saringan kesihatan ini juga tidak dilihat sebagai salah satu kaedah untuk mencegah penyakit. Ya, antara alasan-alasan lain juga yang sering kita dengar adalah faktor kesibukan. Maknanya ramai orang yang sibuk bekerja, menguruskan kehidupan seharian dan mereka merasakan tidak ada masa untuk pergi ke fasiliti kesihatan untuk menjalani saringan kesihatan. Selain itu, ada juga di kalangan mereka yang tidak mahu menerima hakikat. Bila mereka pergi menjalani saringan kesihatan, mereka risau akan keputusan saringan tersebut. Nanti mereka dikesan menghidap penyakit-penyakit tertentu. Saya rasa itu yang paling ramai sekali kan. Takut nak buat health screening sebab takut dengan keputusan tu. Keputusan Tapi kita kena sedar apabila kita tidak membuat saringan kesihatan ini, maknanya kita telah mendedahkan diri kita kepada komplikasi penyakit dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. So antara lain faktor yang mungkin menghalang individu itu menjalani saringan kesihatan adalah dari segi risau sebab kos. Mereka merasakan mungkin mereka terpaksa mengeluarkan belanja yang tinggi untuk menjalani saringan kesihatan dan mungkin memerlukan rawatan susulan. So selain daripada itu, ada juga persepsi di mana mereka melihat fasiliti kesihatan ini sebagai fasiliti yang hanya menyediakan perkhidmatan untuk merawat penyakit, tapi tidak menyediakan perkhidmatan untuk pencegahan penyakit. Okey, jadi doktor, saya yang last kali tu doktor, saya tertarik doktor bila ramai yang mengatakan fasiliti kerajaan ni dia tak cukup
untuk health screening tu kan, hanya untuk merawat saja. Sedangkan sebab mak saya merupakan bekas staff nurse yang dah bersara, jadi kita dah kenal fasiliti sebenarnya di hospital kerajaan sangat lengkap sebenarnya, especially untuk health screening, untuk tahu menjalani saringan kesihatan dan sebagainya. Tapi doktor, ada satu golongan masyarakat ni dia berpendapat bahawa saringan kesihatan ni tak penting. Berapa kalau buat saringan, dah buat dapat result, tak ada apa pun. Tak ada risiko penyakit yang dapat dikesan. Saya nampak benda ni paling ketara Munawar kan, dan juga penonton adalah di kalangan ahli sukan. Bukan ahli sukan yang profesional, ahli sukan yang weekend warrior ni. Dia tiap-tiap minggu dia main. Jadi macam mana pendapat doktor? Jadi dia rasa dia sihatlah. Okey. Sebenarnya tanggapan ini harus dielakkan. Sepatutnya tak perlu wujud pun dalam fikiran kita. Sebab seperti yang disebutkan tadi, ramai yang merasa mereka itu sihat. Tapi sebenarnya mereka belum tentu benar-benar sihat. Sehinggalah mereka menjalani saringan kesihatan, barulah status kesihatan mereka disahkan. Bukannya perasan saja sihat. Macam tu, kita tak nak orang perasan saja sihat. Sebab dia rasa dia tak ada gejala kan, dia rasa dia physically dia rasa sihat, so dia perasan dia sihat. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ini kerana kebanyakan penyakit tidak berjangkit ni tidak menunjukkan sebarang gejala, terutamanya di peringkat awal lah. Jadi kita nak kesan penyakit ini masa peringkat awal supaya kita dapat memberi intervensi awal dan juga mencegah komplikasi dan seterusnya boleh meningkatkan kualiti hidup kita lah dengan lebih baik. Jadi secara tak langsung orang yang menjalani saringan kesihatan apabila mereka disahkan bebas daripada sebarang penyakit, maknanya mereka dah benar-benar sihat. Jadi ia akan meningkatkan keyakinan dia, meningkatkan rasa positif, menimbulkan rasa lebih semangat untuk bekerja, berkhidmat. Pada masa yang sama mereka juga boleh menjadi ejen kesihatan. Maknanya mempengaruhi atau melibatkan ahli keluarga, sahabat-sahabat, jiran-jiran untuk turut sama menjalani saringan dan juga mengajak mereka bersama-sama untuk membudayakan cara hidup sihat. Walaupun katakanlah saringan kesihatan tersebut menunjukkan ujian tersebut menunjukkan ada penyakit. Tapi jangan risau. Kita ada rawatan untuk penyakit-penyakit tersebut. Apabila kita kesan awal, kita dapat beri rawatan yang sewajarnya, kita boleh cegah komplikasi penyakit dan seterusnya boleh hidup dengan lebih sejahtera, lebih sihatlah. Walaupun bukan dengan perasan saja. Dengan lebih yakin. Ini selari dengan agenda nasional Malaysia Sihat, doktor, ya, yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Dan nama pun tanggapan, doktor. Tanggapan ni, persepsi ni tak semestinya benar. Jadi apa jua persepsi anda berkenaan saringan kesihatan itu perlu kita ketepikan untuk kita gambarkan kepada anda betapa pentingnya untuk kita melaksanakan saringan kesihatan, Iwan. Betul. Jadi pastinya, doktor, banyak lagi perkara yang akan kita perincikan selepas ini. Jadi kepada penonton semua, kita nak berehat seketika ni, Wan. Betul. Dan selepas ini kita nak tahu dengan lebih mendalam apakah itu inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. Sebelum itu kita berehat, kita berjumpa selepas ini. Seronoknya kau dapat berkelah dekat sini. Tak sabarnya nak mandi. Kotor je tempat ni. Apa yang aku tahu, kalau tempat kotor macam ni, baliklah macam ni. Nanti dia cengketi leptospirosis pula. Anda bijak kerana tidak berkelah di kawasan yang berpotensi untuk dijangkiti leptospirosis. Mandi cepat. Bas sekolah nak sampai dah. Jangan lupa bawa botol air tu. Baik, Ibu. Belajar elok ya, Brian. Mestilah. Adik-adik ada bawa botol air kosong ke sekolah juga macam Brian tadi? Adik-adik kena bawa air kosong tahu pergi sekolah. Banyak kebaikan minum air kosong ni. Antaranya, membantu murid lebih fokus dengan pelajaran, kekal terhidrat, membantu sistem pencernaan dan perkumuhan, mengelak dari mengantuk di dalam kelas. Antara waktu yang sesuai untuk minum air semasa di sekolah adalah sebelum kelas bermula,
semasa rehat, sebelum dan selepas aktiviti sukan dan sebelum balik ke rumah. Pastikan adik-adik bawa air kosong ke sekolah ya. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Berikut adalah tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum Malaysia ke-15. Tarikh keluar red pada Khamis 20 Oktober 2022. Hari penamaan calon pada hari Sabtu 5 November 2022. Hari mengundi awal pada hari Selasa 15 November 2022. Manakala hari mengundi jatuh pada hari Sabtu 19 November 2022. Pilihan Raya Umum ke-15, undi anda, penentu masa depan negara. Ya, penonton, kembali bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Pastinya kita selepas ini akan mendapatkan perincian lebih mendalam berkenaan dengan inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan. Tapi terlebih dahulu, Nirwan dan juga Doktor, kita ingin memaklumkan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan pada ketika ini, kita pada tengah hari tadi dikejutkan dengan insiden helikopter terhempas yang berlaku di Tanah Rata Berincang, Cameron Highlands. Pastinya kita ingin mengetahui situasi semasa berkenaan kerja-kerja menyelamat berkenaan dengan insiden helikopter terhempas ini. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Nur Ain Abu Bakar. Silakan. Baik, saya kini berada di pos kawalan tindakan kejadian bagi perkembangan semasa insiden helikopter mendarat cemas di Berincang kira tengah hari tadi. Dan setakat ini 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa masih lagi sedang dalam proses untuk dibawa keluar oleh pasukan penyelamat. Mangsa yang telah dibawa keluar kemudiannya dibawa ke hospital Cameron Highlands untuk tindakan lanjut. Dan sebentar tadi, kira-kira pukul 8 malam tadi, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri telah tiba di PKTK ini untuk meninjau keadaan semasa kerja-kerja menyelamat mangsa yang terlibat. Dan cuaca ketika ini juga hujan sejak petang tadi dan menyukarkan sedikit kerja-kerja menyelamat. Selain itu, talian komunikasi juga agak bermasalah di sini dan sekaligus menyukarkan kami pihak petugas media untuk menghantar bahan. Dan seperti mana maklumat yang kami kongsikan dengan anda semua dalam berita wilayah pada pukul 5 petang tadi memaklumkan bahawa 6 mangsa yang terlibat dalam insiden helikopter mendarat cemas ini telah selamat ditemui. 5 daripadanya mengalami cedera ringan, manakala 1 lagi mengalami patah tulang peha. Dan terdahulu pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM mengesahkan telah menerima maklumat berhubung kemalangan udara membabitkan sebuah helikopter jenis Airbus AS355F2 berhampiran Tanah Rata Cameron Highlands Pahang pada jam 1.03 petang tadi. Dan helikopter berkenaan yang dikendalikan oleh layang-layang aerospace Sdn Bhd telah berlepas dari Kampung Gawin ke Tanjung Rambutan Perak pada jam 12.20 petang. Dan pesawat berkenaan membawa seorang juruterbang serta 5 penumpang. Dan siasatan lanjut akan dilaksanakan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Dan apa yang saya dapat kongsikan dengan anda ketika ini, kalau dapat dilihat di sana, dibina satu PKTK untuk
kerja-kerja menyelamat mangsa yang terlibat dengan insiden ini. Dan ketika ini kami pihak media sedang menunggu Ketua Polis Perak untuk keluar dari kawasan tersebut untuk mengadakan sidang media bagi mengetahui perkembangan semasa insiden helikopter mendarat cemas ini. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa ini. Kembali ke Angkasa Polis, silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nur Ain Abu Bakar atas perincian dan perkongsian berkenaan situasi semasa yang menggemparkan negara kita iaitu insiden helikopter terhempas di Berincang Cameron Highlands. So, pastinya kami di Berita RTM akan membawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa untuk kita mengetahui dan juga memahami berkenaan punca kejadian berikutan helikopter terhempas tersebut. Kita nak lanjutkan perbincangan kita pada malam ini, Nirwan. Betul, Munawar. Jadi berbalik kepada topik yang kita bincangkan pada malam ini, Doktor. Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan. Soalan yang mudah, apakah itu? Okey. Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan ini merupakan salah satu agenda utama Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang lah. Ya, ia bertujuan untuk mempromosi atau meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan kepentingan saringan kesihatan berkala dan pada masa yang sama untuk menggalakkan masyarakat untuk tampil menjalani saringan kesihatan, terutama saringan penyakit tidak berjangkit lah. Ya. So kenapa penyakit tidak berjangkit ni? Kerana penyakit tidak berjangkit ni merupakan punca utama beban penyakit dan juga punca utama penyebab kematian di Malaysia. Bukan sahaja di Malaysia lah sebenarnya, di seluruh dunia. Kalau kita tengok statistik di Malaysia itu sendiri, penyakit jantung iskemik merupakan punca pembunuh nombor satu rakyat Malaysia. Sudah banyak tahun lah. Ya. Pada masa yang sama, penyakit-penyakit tidak berjangkit lain seperti stroke dan juga kanser turut menyumbang kepada punca kematian penduduk di Malaysia. Penyakit tidak berjangkit ini juga berkait rapat dengan gejala teruk jangkitan COVID-19. Kalau kita tengok statistik juga menunjukkan 80% kes kematian akibat COVID-19 mempunyai sejarah penyakit tidak berjangkit seperti hipertensi dan juga diabetes. Ya. So kita juga sedia maklum bahawa ketika negara kita sibuk melawan wabak COVID-19, banyak perkhidmatan kesihatan tertangguh, ya. Termasuklah saringan kesihatan ini. Jadi inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan ini dilancarkan untuk menyeru kembali seluruh rakyat Malaysia untuk tampil melakukan saringan kesihatan kebangsaan ini. Inisiatif ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia pada 16 Julai tahun ini dan akan berlangsung sehingga hujung tahun inilah. Ya. Inisiatif ini dilihat sebagai salah satu aktiviti utama di bawah teras 3 agenda Nasional Malaysia Sihat, iaitu kawalan kesihatan kendiri. So di bawah teras ini kita fokuskan pemerkasaan rakyat, ya, pemerkasaan individu, keluarga, komuniti untuk mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan masing-masing. Ya. So dengan pemerkasaan ini individu tersebut, ahli keluarga dapat mendapat ilmu yang tepat, kemahiran yang betul untuk mengesan faktor risiko diri sendiri dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mencegah penyakit, mengawal penyakit dan mencegah komplikasi akibat penyakit tersebutlah. Dan sudah pasti, ya, Doktor, kita lihat sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, masyarakat kita sudah terbiasa dengan perkataan kawalan kesihatan kendiri, Doktor. Betul. Jadi ini perlu diteruskan semangat ini untuk kita meneruskan agenda Nasional Malaysia Sihat ini. Sepastinya dengan saringan kesihatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dapat memperkasakan masyarakat kita dalam situasi ini. Jadi dengan tema yang dipilih adalah Jom Saring. Tema yang sangat mudah, Doktor. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan seluruh masyarakat matlamat, objektif dan juga relevannya tema tersebut, Doktor? Okey. Dengan tema yang dipilih iaitu Jom Saring, inisiatif ini dilaksanakan sebagai usaha untuk menggalakkan masyarakat melakukan saringan kesihatan, terutamanya mereka yang belum pernah menjalani saringan kesihatan, yang sudah lama tidak menjalani saringan kesihatan. Terasa saya. Terutamanya mungkin mereka yang berumur 40 tahun ke atas, ya.
Jadi mereka-mereka ini kita harap mengambil peluang ini untuk menjalani saringan kesihatan. Di bawah inisiatif ini kita sasarkan lebih kurang 1.5 juta penduduk untuk menjalani saringan kesihatan. Ya. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, inisiatif juga diharapkan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan saringan kesihatan secara berkala dan juga untuk menggalakkan mereka mengambil peluang ini mendapatkan saringan kesihatan yang ditawarkan melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang kita akan terangkan selepas ini. Baik, doktor. Secara ringkas ni doktor, di bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ni, apakah jenis-jenis saringan yang dilaksanakan, yang akan diberikan, yang sepatutnya untuk setiap individu tu jalani? Okey. Di bawah inisiatif ini kita memberi fokus kepada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah indeks jisim tubuh atau nama lain dia body mass index, BMI, di mana kita mengukur tinggi dan berat dan kita akan dapat bacaan BMI tersebut dan kita boleh klasifikasikan individu tersebut di bawah kategori normal atau berlebihan berat badan ataupun obes. Yang kedua adalah bacaan tekanan darah lah. Okey. So untuk yang tekanan darah kita akan tengok sama ada individu itu berisiko untuk menghidap hipertensi ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah bacaan gula di dalam darah. Yang ini kita nak tengok risiko untuk menghidap diabetes atau kencing manis. Dan yang seterusnya adalah kolesterol dalam darah lah, untuk kita lihat sama ada mereka mengalami masalah hyperkolesterolemia ataupun tinggi kolesterol. Saringan-saringan lain juga wujud. Saringan merokok, saringan kesihatan mental, saringan kanser seperti kanser payudara, kanser kolorektal, kanser cervix. Saringan-saringan ini masih juga tersedia di fasiliti-fasiliti kesihatan kita. Jadi kita menyeru semua untuk mengambil peluang ini untuk dapatkan perkhidmatan saringan kesihatan dengan kadar segera. Okey, doktor, saya tertarik bila doktor cakap tadi kita semua perlu melaksanakan saringan kesihatan secara berkala. Perkataan berkala itu, doktor, berapa kerap sebenarnya kita perlu melaksanakan saringan kesihatan ini, doktor? Sebenarnya bila kita sebut berkala, kita tidak ada tetapkan, maknanya sebab dia berbeza berdasarkan individu. Mungkin kalau tahun ini saringan yang dibuat semuanya normal. Jadi mungkin kita akan sarankan mungkin tahun hadapan. Tengoklah kalau dia masih sangat muda lagi boleh jarakkan. Tapi kalau mungkin individu tersebut dah berumur 30-40 tahun, kita akan sarankan sekurang-kurangnya setahun sekali lah. Setahun sekali. Kalau semuanya normal. Mungkin kalau yang tak normal, mungkin dia memerlukan follow up ataupun siasatan susulan lah di fasiliti-fasiliti kesihatan. Nak tentu sahkan, nak confirmkan dia ni ada penyakit ke tak. Sebab bila kita buat saringan, kita dapat certain bacaan tertentu, mungkin ini berisiko. Tapi mereka yang berisiko ini memerlukan ujian pengesahan lanjut yang lebih detail. Ya, di fasiliti kesihatan. Ya. Jadi sebab tu bila kita kata berkala, maknanya dia akan berbeza bergantung kepada individu tersebut. Ya. Jadi baik doktor, bila dengan penerangan doktor tadi, saya percaya saya, Munawar dan juga penonton di rumah ni, dia tak sabar-sabar doktor. Aku kena buat juga saringan lepas ni. Nak make sure aku sihat. Sebab sebelum ni mesti saya percaya ramainya dia tengok mak dia sihat kan. Tak payah, mak aku sihat lagi, mak saya sihat lagi. Tak perlu lagi nak buat saringan tu. Jadi selepas ni saya percaya penonton pun nak tahu dekat mana kita boleh dapatkan perkhidmatan saringan kesihatan ni. Tapi sebelum tu doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan berjumpa selepas ini di Bicara Diari dan Rawat. Okey Malaysia. Anda bersedia? Ayo semua. Depan, belakang, jengking, lompat, kiri, kanan, angkat, tolak, bawah dan atas. Teruskan. Cuk. Tarik nafas. Lepas. Sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Mulakan gerak sihat Anda sekarang. Lebih aktif, lebih hebat. Sihat.
kerajaan akan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira RM65 juta. InsyaAllah seramai 600,000 siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Bagi saya, bantuan yang pelajar dapat komputer riba ni sangat membantulah dalam pelajar meneruskan pelajaran diorang. Dengan dapat komputer riba tu, diorang boleh banyakkan searching semua. Sebab kalau nak harapkan zaman dulu dengan mesin type, sekarang laptop. Setiap perkara perlu laptop. Jadi, pemberian laptop terutama untuk B40 amat dihargai. Dan saya juga merupakan salah seorang pelajar B14 yang telah menerima bantuan dan bantuan-bantuan ini telah memberikan faedah kepada saya untuk saya mengulang kaji pelajaran dan membantu saya dalam exam peperiksaan. Kepada pelajar merupakan satu langkah yang bijak yang diambil oleh kerajaan. Kemajuan teknologi itu dapat digunakan oleh pelajar melalui pemberian laptop dan pelajar tidak boleh terus bergantung kepada bahan fizikal seperti buku teks dan sebagainya, dan akses lebih mudah untuk dibuat melalui menggunakan komputer riba tersebut. Pemberian komputer riba ini sangat bagus sebab akan membantu pelajar daripada sekolah rendah sampai ke universiti untuk jadi lebih berkemahiran, dan pelajar pun akan rasa tak terbeban untuk membuat segala kerja rumah, untuk membuat assignment dan boleh buat di mana-mana saja, tak terikat di mana-mana tempat. Saya sangat amat berterima kasih kerana telah memberi saya laptop. So, dengan adanya laptop ni dapat membantu saya buat assignment dan segala tugas-tugas lain lah. So, saya sangat terima kasih. Terima kasih kerana terus bersetia bersama kami di Bicara Diari dan Rawat. Dan masih lagi kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Nurhaliza Zakaria, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, membincangkan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan. Sebelum kita ajukan soalan dia tu, tadi Munawar ada satu soalan khas untuk penonton di rumah untuk tahu dengan lebih lanjut. Apa dia? Silakan. Tadi kita dok bercakap sebenarnya. Selalunya pasti penonton pun nak tahu, doktor. Kalau kita buat saringan kesihatan ini, selalunya kan ada BMI, indeks sistem tubuh badan itu. Jadi bagaimana kita nak tahu tahap normal dan juga tahap risiko untuk bacaan tersebut, doktor? Indikator dia tu. Okey, baiklah. Untuk saringan-saringan yang kita buat ni memang dia ada julat-julat dia lah. Yang kalau macam indeks jisim tubuh atau BMI, kita boleh ambil julat normal 18.5 hingga 24.9. Itu kita klasifikasikan sebagai normal lah. Jadi mereka yang mempunyai BMI lebih daripada 25 dan ke atas dikira sebagai berlebihan berat badan. So macam mana? Saya 18.5, doktor. Alhamdulillah, ngam-ngam dekat situ. Saya rasa saya atas pagar. Okey, tapi doktor, walaupun BMI seseorang itu normal, di paras normal, adakah masih perlu dia membuat saringan kesihatan? Masih perlu sebab walaupun kita sedar masalah berlebihan berat badan atau obesiti ini merupakan salah satu faktor risiko untuk mendapat penyakit tidak berjangkit. Tapi pada masa yang sama tidak bermakna orang yang BMI normal ni tidak mempunyai risiko-risiko lain. Maknanya kita kena periksa juga dia punya tekanan darah dia, gula dia, yang mana kita tidak dapat lihat hanya dengan melihat sahaja. Jadi bila walaupun dia rasa saya slim, sihat, tak ada tak gemuk, tapi mereka ni sebenarnya masih juga berisiko untuk menghidap penyakit tidak berjangkit. Itu antara tersebut. yang kita boleh perasan, ada setengah di kalangan atlet kan yang sihat dengan BMI, dengan body figure semua cantik, tapi tiba-tiba gone. Itulah ni Wan, kita boleh samakan dengan patah Inggeris, doktor. Don't judge a book by its cover.
Kita tengok luaran nampak sihat je, tapi dalaman siapa tahu, doktor. Betul. Sebab itulah kalaupun nampak luaran sihat, segak, bergaya, dalaman kita hanya boleh tahu apabila kita pergi menjalani saringan kesihatan tersebut. Okey, balik kepada persoalan Nirwan tadi. Tadi kita dah bagi ruang dekat Munawar. Saya ambil balik soalan saya tadi itu. Jadi doktor, penonton nak tahu di manakah rakyat Malaysia boleh mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan ni, doktor? Okey. Sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia telah bekerjasama dengan pelbagai rakan strategik, pelbagai agensi, kementerian maupun pihak swasta untuk menyediakan platform yang pelbagai untuk menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan ini. Yang utama adalah fasiliti kesihatan kerajaan lah. Di klinik-klinik kesihatan kita ada menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan. Jadi kalau anda boleh terus ke fasiliti kesihatan yang berhampiran. Kita sekarang ni ada lebih daripada 3,000 fasiliti kesihatan, termasuk klinik komuniti, klinik desa. So ada sesetengah klinik komuniti, ada sesetengah klinik desa juga turut menyediakan perkhidmatan saringan tersebut. Selain daripada itu, untuk golongan B40 terdapat satu pakej khusus untuk mereka yang kita namakan PK B40. So program ini memang khusus untuk mereka yang layak di bawah golongan B40 dan mereka boleh mendapatkan perkhidmatan saringan tersebut. Untuk para pekerja yang mencarum di bawah Perkeso, mereka juga ada pakej special untuk mereka, health screening package yang ditawarkan oleh Perkeso untuk mereka. Selain daripada itu, mana-mana fasiliti kesihatan swasta juga turut menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan. Tak ketinggalan LPPKN di bawah Klinik Nur Sejahtera. Mungkin mereka pun ada buat outreach aktiviti. Jadi mereka juga turut menyediakan perkhidmatan saringan. Selain daripada itu, outreach program macam KOSPEN, Komuniti Sihat Pembina Negara, di komuniti terpilih turut menyediakan perkhidmatan saringan. Untuk tempat kerja, ada sesetengah tempat kerja turut menyediakan program KOSPEN WOW, kita panggil. Wow ya. Total wow, doktor. Wellness of Workers. Jadi mereka juga boleh menjalani saringan kesihatan melalui program tersebutlah. Banyak sebenarnya program-program dan juga inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memperkasakan inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ini, doktor. Betul. Dan seperti yang doktor nyatakan tadi, antara tanggapan masyarakat di luar sana tidak tampil untuk membuat saringan kesihatan adalah berfikiran ataupun berpandangan bahawa kos untuk melaksanakan saringan kesihatan ini terlalu tinggi. Saya tak mampulah, doktor, nak buat saringan kesihatan mahal kot. Jadi bagaimana dari segi bayaran ataupun kos untuk melaksanakan saringan kesihatan? Adakah percuma ataupun berbayar, doktor? Okey. Untuk saringan yang disediakan di fasiliti kesihatan kerajaan, anda boleh dapatkannya secara percuma. Ini berita baik. Tak ada alasan lagi ya. Saya tak ada alasan, tak ada duit lagi. Dah dengar jawapan. Okey. Selain daripada itu, untuk yang saya sebutkan tadi, program PKB 40 untuk golongan B40 ni, mereka juga mendapat perkhidmatan menjalani saringan di bawah program ini secara percuma juga. Banyak dah percuma tu. Betul. Untuk health screening package di bawah Perkeso yang disediakan untuk pencarum-pencarum pekerja yang mencarum di bawah Perkeso juga disediakan secara percuma untuk mereka yang layak. Okey. Walau bagaimanapun, mungkin sejumlah bayaran dikenakan untuk saringan yang dilaksanakan di klinik di bawah LPPKN ataupun klinik-klinik swasta lah. Mungkin sejumlah bayaran dikenakan. Jadi anda boleh pilih berdasarkan kelayakan anda, berdasarkan kemampuan anda dan kesesuaian. Jadi tidak ada alasan lagi tak ada duit, ya. Tak ada masa pun mungkin kita boleh tengok balik, sebab kalau tengok kan ada juga fasiliti servis-servis yang dibuat di tempat kerja. So kena ambil peluang ni lah. Dan saya yakin, doktor, majikan-majikan sekarang pun lebih mementingkan kesihatan pekerja, dan anda pun bersetuju dengan apa yang saya katakan ini, sebab dengan berlakunya COVID-19, dengan influenza dan bermacam-macam lagi yang berlaku dalam negara kita, dan pastinya majikan juga nak pastikan pekerja ni pada tahap yang tip-top untuk menjalankan tanggungjawab. Betul. Dan doktor,
doktor bersebut pasal PK ataupun skim peka kesihatan bagi golongan, bagi kumpulan B40 ni doktor, selain daripada saringan kesihatan, saya difahamkan juga ada manfaat-manfaat lain yang diberikan kepada di dalam PK B40 ni doktor. Okey, selain daripada saringan kesihatan di bawah program PK B40 ini, terdapat beberapa komponen lain yang ditawarkan kepada mereka yang layak. Antaranya adalah bantuan alat perubatan, okey, dan juga insentif untuk melengkapkan rawatan kanser, okey, dan satu lagi adalah insentif bagi tambang pengangkutan untuk mendapatkan rawatan. Jadi memang bantuan ini memang khusus untuk mereka daripada golongan yang berpendapatan rendah. Jadi mereka perlu mengambil peluang ini untuk memastikan tahap kesihatan mereka di tahap yang lebih baik. InsyaAllah. Kita dah war-warkan kepada anda tadi bahawa dari segi kos, jangan risau. Di fasiliti kesihatan awam secara percuma diberikan untuk anda demi menjamin kesejahteraan dan juga kesihatan kita bersama. Betul. Okey doktor, bercakap berkenaan platform-platform yang disediakan oleh pihak kerajaan. Apa antara platform yang telah diberikan ataupun bagaimana cara untuk mereka mendapatkan janji temu untuk melaksanakan saringan kesihatan ini doktor? Okey, untuk fasiliti kesihatan kerajaan, kita ada MySejahtera, ingat? Okey, MySejahtera sebelum ni popular dengan COVID-19 untuk buat laporan dan masih lagi digunakan untuk perkara tersebut. Tapi fungsi MySejahtera telah dikembangkan. Selain daripada vaksin. Selain daripada buat laporan positif COVID-19. Okey, di mana melalui aplikasi MySejahtera kita boleh membuat janji temu melalui aplikasi tersebut. Kalau boleh buka handphone sekarang, kita buka aplikasi MySejahtera. Kita ajak sekali penonton semua, kita buka aplikasi MySejahtera untuk kita saksikan kemas kini yang terbaru. Ya, betul. Okey, selepas tu jadi di muka hadapan aplikasi tersebut kita ada satu ikon appointment atau janji temu atau temu janji. Tergantung bahasa yang dipilih lah ya. So bila klik appointment tu, ikon tu, dia akan keluar nama, senarai nama. Senarai nama untuk kita pilih nama sendiri atau nama orang di bawah tanggungan. Biasanya mak atau ayah lah. Daripada situ dan kita boleh pilih kawasan mana, kawasan yang kita tinggal lah selalunya. Dan kita boleh pilih klinik kesihatan mana yang kita berkenan. Lepas tu nanti kita akan available lah slot-slot dan tarikh untuk kita book temu janji tersebut. Mudah tak? Mudah sangat-sangat. Kita sediakan kepada anda langkah demi langkah sehingga anda berjaya untuk membuat janji temu untuk saringan kesihatan. Okey, pastinya Niwan, penonton pun nak tahu adakah kita nak buat saringan kesihatan di fasiliti awam ni sekadar membuat janji temu saja ataupun boleh walk in ke? Macam mana doktor? Okey, untuk mereka yang mungkinlah ada masalah nak menggunakan aplikasi MySejahtera atau tidak mempunyai telefon untuk memanfaatkan aplikasi MySejahtera, mereka boleh terus ke klinik kesihatan yang berhampiran untuk menjalani saringan kesihatan. Kalau mereka ada peluang, mereka boleh terus menjalani saringan kesihatan pada hari yang sama. Namun jika kurang sesuai keadaan pada hari itu, mungkin mereka akan diberikan temu janji pada hari yang berlainan. Saya ingin sentuh sikit berkenaan dengan program PK B40. Okay. Untuk mereka tengok adakah mereka layak. Bolehlah cek kalau Munawar nak cek ke Nirwan nak cek, sebab kita ada PK dia ada satu laman sesawang, pkb40.com.my. Di situ anda boleh layari dan semak kelayakan anda. Jika anda layak, anda boleh tampil ke fasiliti yang berdaftar di bawah program PKB40 dengan membawa kad pengenalan je. Kad pengenalan sahaja? Tak perlu dokumen lain? Tak perlu. Jadi untuk tengok senarai klinik pun boleh diperoleh di laman sesawang pkb40.com.my. Jadi untuk yang perkeso, yang pencarum-pencarum perkeso special, dia ada aplikasi khusus untuk program ini. Namanya aplikasi tersebut adalah Sehati. Sehati. Wow. So kena download dululah. Kena muat turun daripada Play Store ataupun App Store.
aplikasi Sehati. Di situ kena daftar dan kena semak kelayakan. Dan selepas itu kalau layak boleh terus buat janji temu melalui aplikasi tersebutlah. Sehati. Kalau macam klinik-klinik lain, macam klinik swasta, mungkin kena tanya. Bergantung kepada klinik-klinik tersebutlah kaedah dia. Alright. Okey. Baik. Okey, baik. Niwan. Tadi Munawar dan juga doktor ada sebutkan pasal perkeso tadi itu kan. Saya ada satu fakta yang sangat menarik berkenaan dengan perkeso. 118,959 bilangan pencarum wanita menjalani pemeriksaan mamogram. Lebih kurang 500,000 orang pencarum telah menjalani saringan kesihatan. Ini hanya sekadar satu perkongsian buat kita semua. 68% pencarum menjalani saringan kesihatan secara menyeluruh buat pertama kali. Bermaksud ada lebih kurang 32% lagi yang belum menjalani saringan kesihatan. Dan berdasarkan penerangan daripada doktor sebentar tadi, jadi anda semua jangan melengahkan masa. Terus mendapatkan temu janji anda untuk mendapatkan saringan kesihatan. Oi, bagus betul lah. Informasi statistik dikongsikan oleh Nirwan untuk kita semua. Dan pastinya selepas ini banyak lagi perincian yang akan kami bawakan kepada anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan nak tanya kepada pakar kita, boleh sahaja dialu-alukan di Facebook rasmi kami, Berita RTM. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika, Nirwan. Betul. Kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Setiap awal tahun, tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150. Hari itu, masa buka sekolah, kerajaan ada bagi bantuan. Oh, guna beli apa? Baju sekolah adik lah. Terima kasih Datuk Ismail. Bantuan tambahan tu dapat meringankan beban kakak, dapat kakak menambah untuk beli barangan-barangan sekolah. Dari segi kita punya belanja, perbelanjaan dapat meringankan beban. Saya selalu gunakan dia untuk beli bahan rujukan dan juga beli barang-barang peralatan sekolah yang diperlukan. Saya sangat berterima kasih sebab saya dapat tu bantuan dan juga sangat bersyukurlah. Ya, terima kasih. Manfaat kepada anak-anak mereka lah yang bersekolah untuk membeli keperluan sekolah seperti beg sekolah, kasut, even kasut sekolah pun sudah semakin mahal. Pakaian sekolah. Hari itu kan sekolah nak buka, dapat bantuan, dapat RM100 dan duit tu untuk sekolah ibu dan syukur Alhamdulillah. Beli pensel, beli baju baru, baju PJ dah kecil juga. Terima kasih. Saya nak istimewa guna untuk bayar yuran sekolah, PIPG. Saya harap kerajaan dapat buat banyak lagi bantuan untuk kanak-kanak lain. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Alhamdulillah masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat dalam ruangan yang terakhir ini. Sudah pastinya banyak lagi pencerahan yang cuba kita perhalusi untuk anda, untuk kita mengetahui berkenaan inisiatif saringan kesihatan ini. Jadi Nirwan, kita ada persoalan-persoalan yang diajukan di Facebook Berita RTM. Menarik. Antaranya. Hi doktor, can I do health screening without blood test as I am afraid of needles? Dia takut jarum. Oh, okey. Untuk kita pastikan saringan kita tu lengkap. Okey. Jadi tidak memadai hanya saringan sekadar ukur berat dan tinggi, mungkin tekanan darah yang tidak melibatkan jarum lah ya. Masih lagi perlu untuk kita lakukan ujian darah untuk melihat gula dalam darah, kolesterol dalam darah. Jadi kalau kita buat saringan tanpa melakukan ujian darah, macam tak lengkap lah, macam separuh jalan macam tu. Jadi nak tak nak kalau boleh cubalah lengkapkan saringan tersebut secara keseluruhan. Kalau ikutkan takut jarum, ya betul. Tapi kalau kita tengok bukanlah jarum yang besar. Untuk ujian darah kita hanya ambil setitis saja darah untuk cek gula. Dan biasanya tak adalah sakit sangat. Mungkin macam gigit semut lah orang kata. Mungkin semut lagi sakit lagi. Jadi saya sarankan untuk komplitkan semua komponen saringan kesihatan tersebutlah bagi memastikan status kesihatan kita betul-betul meyakinkan. Betul-betul kita komplit. Confirm kita lebih yakin kita memang bebas daripada penyakit-penyakit tersebut. Nak buat saringan kesihatan ni perlulah lengkap doktor supaya kita tahu status sebenar kesihatan kita. Okey doktor, kita nak baca satu lagi persoalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook Berita RTM. Okey doktor, saya dah pergi saringan kesihatan semasa majlis hari raya. Jadi selepas membuat pemeriksaan saringan kesihatan, saya berasa sedikit murung. Terus tak jadi nak singgah makan sedap disebabkan oleh pemeriksaan yang rendah ini. Bagaimana doktor? Pemeriksaan yang rendah? Lepas dia tahu situasi sebenar kesihatan terus jadi murung doktor. Bagaimana? Sebab dia punya mungkin keputusan dia tu tidak memihak pada dia lah. Betul. Okey. Sebenarnya okeylah, mungkin bila kita buat saringan dan kita dapat keputusan yang macam kurang memberangsangkan, yang menunjukkan kita mempunyai beberapa faktor risiko, berisiko untuk menghidap penyakit. Jangan murung terlalu lama. Mungkin bolehlah nak murung sekejap, tak apa, kita manusia. Kita punya reaction emosi. Tak apa, tapi jangan melayani emosi itu terlalu lama. Maksudnya walaupun mungkin kita dah kesal gula tinggi ataupun tekanan darah tinggi, jadi kita perlu mengambil tindakan lanjut. Betul, itu yang kita perlu ke klinik kesihatan, buat ujian confirmatory untuk pengesahan adakah betul gula kita tinggi, adakah betul kita punya kita menghidap diabetes, ataupun atau kalau tekanan darah tinggi, adakah betul kita menghidap hipertensi. Jadi bila kita dah sahkan status kita yang sebenar, katakanlah memang saya dah dikesan menghidap hipertensi. Tak apa, kita ada rawatan untuk mengawal tekanan darah tersebut. Pada masa yang sama, apa tindakan kita? Kita amalkan cara hidup sihat, pemakanan sihat, lakukan aktiviti fizikal. Kalau kita merokok, berhentilah merokok. Itu yang sepatutnya doktor. Bila kita dapat keputusan yang mungkin agak mengecewakan kita, tapi apa yang penting adalah tindakan selanjutnya untuk kita mengubah gaya hidup kita ke arah yang lebih sihat. Betul. Okey, kita ada satu lagi soalan. Saya juga percaya doktor, orang sekeliling juga mainkan peranan untuk memberikan sokongan, terutamanya apabila dapat keputusan yang kurang memberangsangkan. Baik doktor, soalan seterusnya, Abang Haziq namanya. Assalamualaikum doktor, mak saya merupakan pesakit diabetes dan memang di bawah follow up di klinik kesihatan dan memang setiap tahun mengambil darah untuk check up di klinik kesihatan. Dia layak untuk mengambil saringan bawah PK B40. Saya ingin bertanya, adakah darah yang diambil setiap tahun di klinik dan sampel darah untuk saringan PK B40 sama?
Okey. Bagi saya untuk pesakit yang telah pun disahkan ada penyakit tidak berjangkit, contoh dalam kes ni sudah ada diabetes, kencing manis dan memang dah ada follow up dengan doktor di klinik. Cadangan saya untuk teruskan follow up tersebut. Mungkin tak perlu dah untuk jalani saringan kesihatan sebab apa yang disaring dan apa yang diuji ketika janji temu dengan doktor adalah sama saja. Jadi saya rasa untuk tidak membuang masa untuk pergi saringan PK, untuk untuk rawatan di klinik kesihatan sedia ada. So saya cadangkan untuk teruskan rawatan di klinik yang sedia ada. Mungkin untuk benefit atau servis komponen-komponen yang ditawarkan oleh PK, mungkin kalau sesuai kan ada lagi yang kita boleh dapatkan yang sesuai. Mungkin tak perlu komponen saringan, mungkin untuk komponen-komponen lain boleh dapatkan. Okey doktor, secara ringkas doktor kita nak memberi jawapan kepada persoalan diajukan di Facebook ini. Bolehkah kanak-kanak juga melakukan saringan kesihatan? Secara ringkas jawapan doktor. Okey, untuk kanak-kanak dia special lah. Biasanya kanak-kanak ni kalau mereka tu berisiko, contohnya mungkin daripada kecil mempunyai masalah berat badan yang berlebihan atau obes lah. Biasanya kita boleh membuat ujian, contohnya tekanan darah, membuat ujian gula dalam darah untuk memastikan mereka ni bebas daripada. Walaupun kita tak adalah macam menyuruh ibu bapa membawa semua anak-anak mereka untuk menjalani kesihatan, tapi untuk kanak-kanak dia akan tengok daripada berbezalah bergantung kepada kes yang dilihat. Okey. Jadi ini merupakan pemahaman yang penting untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan kepentingan untuk kita melaksanakan saringan kesihatan ini. Bukan sekadar orang muda, malah juga kepada kanak-kanak dan juga kepada golongan ibu bapa. Apa yang penting adalah mesej utama yang disampaikan melalui inisiatif saringan kesihatan kebangsaan ini adalah untuk kita melakukan saringan kesihatan